ikut segala kelebihan dan kesempatan yang Allah kurniakan kepada kita. Bertakwalah kepada Allah, sama ada dalam apa juga keadaan, ketika mana kita sakit atau kita sihat, diberikan kenikmatan hidup atau diuji dengan kesulitan dan kepayahan menghadapi kehidupan, ketika mana kita sedang terhidang dengan makanan yang mengenyangkan perut kita, ataupun ketika mana kita diuji dengan kelaparan, ketika mana kita diuji dengan wabak penyakit dan sebagainya, diuji dengan musibah dan sedikit kesulitan daripada dunia. Orang yang bertakwa tidak akan mengubah janji dan penyaksiannya di hadapan Allah, walaupun pada hari raya tahun ini terasa sedikit tawar, seperti mana 2-3 kali sebelum ini, oleh kerana beberapa sekatan yang perlu kita patuhi berdasarkan SOP daripada pihak pemerintah. Tetapi orang yang bertakwa, raya ataupun Idul Fitri ataupun Idul Adha, sambutan hari perayaan itu tidak mengubah kegembiraan dan mengubah dia bertakbir kepada Allah untuk menghidupkan kegembiraan dalam hidupnya dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali pergerakan kita terhad, barangkali ada perkara-perkara tertentu yang terhad untuk kita lakukan. Masing-masing mendapat kesan daripada apa yang sedang kita hadapi. Sama ada ahli perniagaan, orang biasa, sesiapa pun menghadapi kesan daripada wabak yang sedang kita hadapi. Tetapi kesan-kesan itu tidak akan mengubah iman seseorang kalau sungguh dia beriman kepada Allah. Segala kesempatan yang Allah kurniakan itu tidak akan berkurang sedikit pun kalau benar dia jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, benar dia menghadapi kehidupan mengabdikan diri kepada Allah. Allah tidak akan mensia-siakan segala amal kebajikan yang dilakukan. Sama ada ketika mana seseorang itu bebas bergerak di atas muka dunia, ataupun satu ketika terhalang pergerakan dengan sebab-sebab tertentu, orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan pernah rugi dengan segala janji kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah, kerana Allah menyatakan sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran melalui firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Sadaqallahul azim. Allah menyatakan, wa tazawwadu, hendaklah kamu sungguh-sungguh mencari bekalan, wa khairu zadi taqwa, dan sebaik bekalan itu adalah bekalan ketakwaan kita kepada Allah, taat dan patuh kepada kita perintah Allah, melaksanakan suruhannya, menjauhi tegahannya, kedua-duanya kerana Allah. Kita melaksanakan perintah Allah kerana Allah, menjauhi tegahannya kerana Allah. Apa saja yang kita lakukan di atas muka dunia ini, paksinya adalah mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia Allah kurniakan kepada kita, tetapi asal maksud ataupun niat kita itu mestilah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita lakukan di atas muka dunia, sama ada dalam hal yang berkaitan dengan amal ibadah kita ataupun segala aktiviti yang kita lakukan, pastikan aktiviti kita itu bertepatan dengan syariat, tidak termasuk daripada perkara-perkara yang ditegah dan diharapkan, kemudian dilakukan ikhlas kerana Allah, maka segala amalan tersebut tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Tidak ada pesanan dan wasiat yang lebih berharga daripada pesanan ketakwaan. Takwa merupakan sebaik-baik bekalan, takwa merupakan sebaik-baik pakaian. Wa libasu taqwa dzalika huwa khair. Allah menyatakan sebaik pakaian itu adalah pakaian ketakwaan kepada Allah. Pakaian ketakwaan yang akan memastikan kita terhindar daripada kecelaan dan kehinaan. Pakaian ketakwaan yang menjadikan sebab untuk kita mendapat rahmat Allah dan terselamat daripada azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang sering kita dengar pesanan daripada tuan-tuan guru dan para asatizah kita, dipesan kepada kita dengan satu perumpamaan, kalaulah pakaian yang kita pakai itu menutupi tubuh dan kulit kita daripada rasa panas dan sejuk, ketika mana sejuk kita pakai dengan pakaian yang tebal, ketika panas kita kurangkan sedikit pakaian dari sudut ketebalannya, supaya badan kita tidak terasa terlalu panas, ataupun kita tidak merasa terlalu berhama. Ketika mana kita sejuk, kita memakai pakaian yang lebih tebal untuk menutup rasa sejuk tersebut. Itu pakaian dunia. Tetapi pakaian yang akan menutupi diri kita daripada terkena sambaran bakaran api neraka Allah, kemurkaan Allah, adalah pakaian ketakwaan. Dan itulah pakaian yang diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai di dunia ini ditutup untuk kita menutup aurat.
Tetapi bukan hanya itu pakaian orang beriman, pakaian ma'nawinya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah isytiharkan dalam Al-Quran, wa libasul taqwa dzalika huwa khair, dan pakaian ketakwaan itulah sebaik-baik pakaian. Maka orang yang tidak bertakwa kepada Allah sebenarnya bertelanjang berjalan di atas muka dunia walaupun nampak zahirnya berpakaian. Wa man lam yalbas thiyabat tuqa wa man lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryanan wa in kana kasiya. Katanya para ulama, wa man lam yalbas thiyaban min at-tuqa, sesiapa yang tidak memakai pakaian ketakwaan, taqallaba 'uryanan walau kana kasiya, maka dia berjalan seakan-akan bertelanjang walaupun sebenarnya nampak zahirnya dia itu berpakaian. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih, dan sebaik-baik pakaian bagi seseorang itu adalah taat kepada Tuhannya, yakni Allah Rabbil Alamin. Wala khaira fimman kana lillahi 'asiya, dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala ibadah dalam Al-Quran, perintah Allah yang Allah perintah kita untuk kita lakukannya itu menjurus kepada didikan untuk membentuk ketakwaan sebagai seorang hamba Allah, termasuklah ibadah kurban yang berhajat kepada ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kepada darah yang ditumpahkan, tidak berkehendak kepada daging yang kita agihkan. Walaupun dari segi afdalnya hendaklah kita memilih lembu yang paling baik, lembu yang mempunyai daging yang banyak. Dan sebaik-baik amalan pada hari nahar, pada hari ini, hari raya Idul Adha dan juga hari tasyrik, selain daripada makan dan minum, adalah melakukan ibadah korban, menumpahkan darah dengan melakukan ibadah korban, kerana itu perintah Allah. Tetapi dari segi hakikatnya, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah menyatakan dalam Al-Quran, yang sampai kepada Allah bukan daging yang kamu agihkan untuk kamu bangga-banggakan, bukan darah yang kamu tumpahkan untuk kamu bangga-banggakan, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Sesiapa yang melakukan korban, walaupun barangkali seekor kambing, walaupun seekor lembu, walaupun satu tumpuk daripada 7 tumpuk lembu ataupun kerbau, walaupun satu tumpuk tidak seekor haiwan, tetapi kalau dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya itu adalah amat besar. Dan segala besarnya ganjaran ini kita tidak dapat lihat di dunia, melainkan nanti pada hari akhirat Allah akan persembah dan pertontonkan kepada kita betapa besarnya ibadah, pahala ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka yang melakukan amalan di atas asas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa amalan korban yang kita lakukan, termasuklah amalan-amalan yang lain yang tidak mampu untuk berkorban, barangkali karena kesempitan, maka banyak lagi amalan-amalan lain. Jangan bersedih hati dan berduka cita. Walaupun yang paling afdal ia melakukan ibadah korban, tetapi kalau tidak mampu, lakukanlah ibadah-ibadah yang lain, bersedekah, turut serta dalam kerja korban dan sebagainya, ataupun memberikan sedekah walaupun senilai yang kecil yang kita mampu. Banyakkan berzikir, membaca Al-Quran, menjernihkan hubungan sesama sahabat, bercakap dengan bahasa-bahasa yang menyejukkan hati sahabat kita, yang mengembirakan hati sahabat kita, menjaga hubungan silaturahim dengan ahli keluarga, bercakap sesuatu yang mengembirakan ahli keluarga, memberikan kegembiraan walaupun senilai harga yang kecil pada harga dunia, tetapi berikan dengan sepenuh keikhlasan untuk mengembirakan ahli keluarga. Itu termasuk daripada amalan-amalan yang sangat besar dan termasuk daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka tidak ada putus asa dalam melakukan ibadah kepada Allah. Siapa yang mampu, lakukan ibadah sebanyak mungkin. Yang tidak mampu, lakukanlah amal ibadah yang dia mampu, kerana Allah tidak akan mensia-siakan amalan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sama ada sebesar darah amalan yang kita lakukan daripada kebaikan, itu dilihat oleh Allah, dan kita akan melihat ganjarannya nanti pada hari akhirat. Kalau sebesar darah itu tidak akan disia-siakan oleh Allah, saya kira RM1 yang kita berikan sumbangan dalam tabung, ataupun yang kita berikan pada nafkah yang lain, sama ada dalam tabung ataupun di mana-mana tempat yang kita berikan tersembunyi, sama ada terang pada pandangan manusia ataupun tidak diketahui oleh manusia, kecil besar amalan yang kita lakukan yang baik, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan membawa kepada jalan ketakwaan yang akan membebaskan kita daripada azab siksa neraka Allah. Bahkan pesanan takwa ini termasuk daripada pesanan-pesanan tunjang
dan usul wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Antara hadis yang masyhur dan dibacakan kepada kita, yang barangkali kita selalu mendengarnya, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, ittaqillah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunt, di mana saja kamu berada, pada waktu apapun yang sedang kamu hadap, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kebajikan daripada kesilapan atau kejahatan yang kamu lakukan. Tinggalkan kejahatan, bertaubat kepada Allah, dan susuli dengan kebaikan, amalan kebajikan, kerana kebajikan itu akan menghapuskan kejahatan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, hendaklah engkau berakhlak, berpribadi, bergaul dengan manusia dengan akhlak pribadi yang mulia. Sama ada tutur kata, sama ada cara kita bercakap, sama ada cara kita melawak, sama ada cara kita berselokah, sama ada kita cara menegur sapa, sama ada cara kita bermusyarakat. Bergaullah dengan cara yang menenangkan dan mendatangkan keseronokan, kegembiraan sesama saudara, kerana mengembirakan saudara kita termasuk daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah, lebih-lebih lagi dalam waktu kita sedang menghadapi wabak COVID-19 yang masih lagi tidak berkesudahan ini. Apapun, kita tetap bermohon kepada Allah agar Allah angkat bencana daripada kita, insya-Allah. Allah bebaskan kita seluruhnya daripada bencana ini, insya-Allah. Kita tidak berhasrat untuk berperang dan untuk menang dengan COVID-19 ini, kalau kita tidak mampu untuk berperang dengan COVID-19 ini. Sebaliknya, kita kembali kepada Allah untuk kita membetulkan kesilapan kita, beristighfar kepada Allah. Kalau kita asyik ajak untuk manusia berperang dengan COVID, berperang dalam keadaan manusia tidak sudah lagi pada melakukan maksiat, manusia bukan berperang dengan bala Allah, tetapi berperang dengan diri sendiri. Bahkan lebih dahsyat, na'udzubillah, kalau dia berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktu ini masih lagi ada daripada kalangan manusia yang tidak rasa berdosa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana kita diuji di hadapan mata kita tentang apa yang kita lalui, kesempitan, kesan daripada wabak yang sedang kita hadapi, masih lagi tidak mau untuk kita akur, tunduk sujud di hadapan Allah, mengakui kita melakukan kesilapan di hadapan Allah. Maka oleh kerana itu, di samping bertakwa kepada Allah, perbanyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kuatkan kesabaran kita untuk menghadapi ujian hidup ini. Kerana sabar itu sebahagian daripada pengajaran besar dalam ibadah kurban. Oleh kerana itu, kalau kita membaca Al-Quran atau kita tatapi perjalanan sirah yang berlaku kepada Sayyidina Ibrahim dan juga Sayyidina Ismail alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam dalam peristiwa hijrah, dalam ayat yang selalu kita dengar dibacakan kepada kita firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika mana Nabi Allah Ismail meningkat usia dewasa, ketika mana kita yang ada anak, ketika mana anak kecil, seorang cara kecil, ketika mana anak kita semakin besar, kita semakin tidak sabar untuk tengok anak kita membesar. Sampai waktu itu anak yang sudah boleh bersahabat dengan kita, boleh tolong kita buat kerja, waktu itu kita semakin dekat dengan anak kita. Ketika mana tumpahnya kasih seorang ayah melihat anak yang semakin membesar. Sayyidina Ibrahim seperti mana yang kita maklumi alaihissalam, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zuriatnya itu datangnya kemudian. Zuriat baginda itu dilewatkan sehingga pada usia tua baru dikurniakan zuriat. Ketika mana diuji begitu, tumpah kasih seorang ayah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga manusia yang Allah ciptakan dalam fitrah insani, fitrah manusia, kasih kepada anak. Falamma balagha ma'ahu sa' qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Ketika mana Nabi Ibrahim sudah meningkat dewasa, pada waktu itu Allah datangkan perintah melalui mimpi. Kerana mimpi para nabi adalah perintah wahyu daripada Allah.
Lalu kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwasanya ayah menyembelih kamu, wahai Ismail. Dan Nabi Allah Ismail tahu ini merupakan perintah daripada Allah. Lalu apa jawaban Nabi Allah Ismail alaihissalam? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukanlah sebagaimana ayah diperintahkan oleh Allah. Apa yang Allah tengok dalam mimpi, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ayah akan dapati insyaallah saya daripada kalangan hamba-hamba Allah yang sabar menerima ujian, melaksanakan perintah Allah. Di mana jawapan ini dalam kehidupan muslim? Seingat saya khutbah yang sama saya sampaikan sebelum ini, ungkapan yang sama saya sebut. Di mana jawapan ini? Jawapan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Allah Ismail alaihissalam memberikan penyaksian dan pengakuan, lakukanlah ya Allah, ya wahai ayah, laksanakanlah wahai ayah, nescaya ayah akan mendapati saya daripada kalangan hamba-hamba Allah yang sabar. Di mana kita dalam mentaati perintah Allah? Adakah selama ini jawapan itu hidup dalam diri umat Islam? Ketika mana kita berhadapan dengan perintah Allah, adakah kita cumuh dan mencumuh segala takdir yang telah ditetapkan oleh Allah? Ataupun kita menerima segala takdir itu dengan sabar, di samping kita berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kerana ikhtiar juga merupakan sebahagian daripada perintah Allah. Adakah kita menjadikan nafsu kita sebagai halangan, rasa tidak selesa dan tidak puas hati kita dengan Allah? Tidak sudah-sudah kita terhakam pada Allah, masa senang kita terhakam pada Allah, masa kita diuji dengan kesulitan pun tak sudah-sudah dengan terhakam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam mengajar kita sebahagian daripada hikmah besar dalam ibadah korban adalah sabar, kerana sabar itu merupakan jalan ketakwaan. Kalau dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah tidak menerima amalan itu melainkan dengan ketakwaan. Dalam ibadah korban Allah tidak menerima daging dan darah yang ditumpahkan. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang Allah terima daripada hamba-hambanya adalah daripada apa yang dilakukan oleh mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan untuk mencapai ketakwaan adalah dengan kita bersabar menerima ujian daripada Allah. Sama ada ujian itu dalam bentuk hukum yang telah Allah tentukan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, untuk kita lakukan perintah Allah, ataupun ujian itu daripada perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah, yang sifatnya musibah, yang walaupun kita rasa terusik hati kita dengan musibah yang Allah timpakan, orang yang beriman tetap mengakui ataupun tetap menunjukkan kesabaran, tetap dengan ikrar sabar dan terimanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bertepatan dengan firman Allah dalam Al-Quran, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wa sabiru, dan kuatkan kesabaran kamu, wa rabitu, dan juga hendak kamu jaga hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jaga juga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu tergolong daripada kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa berjaya di sisi Allah. As-sabr wal musabarah wal murabatah wal taqwa, 4 resepi kejayaan. Pertama sabar, yang kedua tingkatkan kesabaran, yang ketiga jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat iaitu sentiasa teguh bertakwa kepada Allah. Allah beri janji, la'allakum tuflihun, kamu akan mendapat kejayaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Idul Adha pada tahun ini memberikan sinar baru dalam kehidupan kita. Walaupun dalam kesurangan sambutan, suram sambutan bagi setengah ramai daripada kita menganggap suram sambutan, tetapi seperti yang saya katakan pada awal tadi, kesurangan apa yang berlaku dalam musibah yang sedang kita hadapi tidak mengubah cerianya hati orang beriman bertakbir kepada Allah. Dan perbanyakkan takbir seperti mana dalam tazkirah yang kita sampaikan tadi, iaitu disunatkan untuk takbir muqayyad bermula daripada selesai kita solat tadi, solat Idul Adha. Takbir mursal yang selesai semalam pada malam raya, yang ada takbir muqayyad, iaitu setiap kali selepas solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunnah.
Maka perbanyakkan takbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Mudah-mudahan dengan takbir itu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi pendinding, menghindarkan kita daripada perkara-perkara yang bahaya atas muka dunia yang tidak kita ketahui. Banyak perkara yang kita tidak ketahui. Oleh kerana itu, kembali kepada Allah. Karena Allah Tuhan yang bersifat dengan sifat ilmu, Tuhan yang bersifat dengan sifat pengetahuan. Kalau kita urus takdir kehidupan kita dengan kudrat kekuatan kita, sampai bila pun kita tidak akan mendapat jalan penyelesaian. Tetapi sebaliknya, ikhtiar dengan apa yang kita mampu dan kukuhkan ketakwaan dan tawakal kita kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencia-ciakan hamba-hambanya yang menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kurban kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima alunan takbir yang kita baca, bukan hanya dengan bacaan berlagu untuk menyedapkan telinga mendengarnya, tetapi dengan penghayatan, sepenuh penghayatan dalam hati. Allahu Akbar kabira, Allah Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang kita puji dan kita agungkan sama ada pagi dan petang, Tuhan yang kita mengharapkan segala anugerah daripadanya, Tuhan yang kita hambakan dan kita abdikan diri hanya kepadanya. Mudah-mudahan kita akan berbuat kebaikan. Pada masa yang sama perbanyakkan istighfar kepada Allah dan bermohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita di dunia akhirat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة الذاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين رحمة الله للعالمين والذي بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان والإسلام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتذكروا قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك من الشاهدين. Saudaraku yang aku kasihi karena Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Marilah kita luruskan perjalanan hidup kita dengan ketakwaan kepada Allah. Apa saja yang kita lakukan pastinya dia berbaloi untuk kita menghadapi pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejarlah kehidupan, kerana itu sebahagian daripada apa yang Allah restukan. Tetapi pastikan perjalanan hidup kita itu tidak berpaling daripada jalan Allah, tidak berpaling daripada jalan agama Allah, tidak berpaling daripada Islam. Pastikan setiap apa yang kita lakukan itu ada bakti kita untuk agama Allah, ada jasa kita untuk perjuangan Islam. Apa saja yang kita lakukan, sama ada secara individu atau berjamaah, pastikan tindakan kita itu akan membawa kepada keuntungan umat Islam. Keuntungan Islam bukanlah bermakna bila saya katakan begitu berarti Islam ini agama yang asabiyah, hanya melihat kepada pokoknya saja. Tidak. Kita sayang kepada Islam kerana Allah. Karena bila kita sayang kepada Islam itu menjadikan seseorang itu akan bersifat adil. Dan keadilan seseorang itu bukan hanya kepada orang Islam, tetapi juga kepada mereka yang bukan Islam. Kawan rakan kita yang bukan Islam, mereka tidak perlu rasa bimbang terhadap umat Islam,
Kerana apabila umat Islam itu diseru untuk kembali kepada Islam, berarti semua orang akan mendapat keadilan yang dijamin oleh Allah. Orang yang beriman dengan rahmat yang dijanjikan oleh Allah. Yang tidak beriman, lakum dinukum walana dinuna, kita tidak memaksa mereka untuk memeluk agama Islam, kerana itu pegangan mereka. Tetapi mereka ada hak yang perlu kita tunaikan. Ini adalah sebahagian daripada perkara yang perlu untuk kita fahami. Dalam rendah kita menyebut korban, itu bukan hanya seronok untuk kita melakukan majlis dan bersendaloka, walaupun tidak salah. Karena kalau tidak ada sendaloka, hidup ini hilang rasa manisnya. Bersendaloka, bersukaria, melawak, itu sebahagian daripada perkara baik. Bahkan kalau kena cara, melawak itu juga adalah sebahagian daripada perkara yang Nabi suka. Ada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu jadinya yang suka bersendaloka dan melawak dengan sahabat yang lain, yang Nabi pun kadang-kadang tersenyum dengan tingkah laku para sahabat yang sebegini. Tetapi jaga batas-batas kita supaya tidak melampaui daripada batas yang dibenarkan oleh Allah. Maka setiap apa yang kita lakukan, kalau bertepatan dengan syariat, akan berpahala. Walaupun sekadar kita berbual dan bercakap-cakap dengan sahabat kita, kalau apa yang kita cakapkan itu baik, apa yang kita cakapkan itu memberikan nasihat atau memberikan kegembiraan kepada sahabat kita, itu merupakan perkara yang ada ganjaran di sisi Allah. Bertakwalah kepada Allah, kasihlah kepada Islam dan perjuangannya. Mudah-mudahan kita akan mendapat kejayaan apabila Allah beri jaminan kepada agama yang agung ini. Agama Islam adalah agama yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Bila kita bersama dengan Islam dan perjuangannya, mudah-mudahan kita juga akan mendapat kemuliaan yang diberikan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, perbanyakkan istighfar kita kepada Allah, dan selawat dan salam kita ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang merupakan sebab untuk kita mendapat kabul dan juga ijabah daripada Allah. Doa yang kita pohon itu akan tersekat di pintu langit sehingga kita melafazkan atau mengucapkan selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang ingin hidupnya itu sentiasa ceria dan tenang dalam apa juga keadaan susah dan senang, maka perbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ia merupakan sebahagian daripada perintah Allah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه يا كريم، واجعلنا من المسلمين حقا. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المصابرين حقا، واجعلنا من الصابرين حقا، واجعلنا من المجاهدين في سبيلك حقا، واجعلنا من القائلين بالحق حقا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أضحياتنا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا عباداتنا كلها، إنك ولي ذلك والقادر عليه، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تخيبنا يوم لقاك، اللهم لا تخيبنا في مسألتك، إنك قد وعدتنا بالحق ووعدك الحق، وقد قلت في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم تقبل منا أعمالنا واستجب لنا دعواتنا يا رب العالمين، وحقق بك رجاءنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل محبة فيما بيننا سبيلا إلى الحق يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وحب صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وحب الصالحين. اللهم ارزقنا محبة العلماء والاسترشاد بهم يا رب العالمين، وصحبتهم إنك ولي ذلك والقدير عليه، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم
انصرنا يا ربنا والإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، أنت أعلم بأحوالهم يا رب العالمين. إليك نتوجه يا الله أن تستجيب دعوتنا. اللهم نصرتك يا رب العالمين، اللهم نصرتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إننا عبادك، اللهم إننا عبادك الضعفاء الفقراء المفتقرون إليك، وأنت ربنا الغني عن العالمين. اللهم استجب دعوتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل فرحتنا في الدنيا فرحا يوم لقاك يا رب العالمين. اللهم كما فرحتنا في الدنيا ففرحنا في الجنة. اللهم كما أسعدتنا في الدنيا فأسعدنا في الجنة. اللهم كما رزقتنا السرور في الدنيا فارزقنا السرور أولى من ذلك في الجنة يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، واجعلنا من المتجالسين فيك، واجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى فيك. اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى فيك، إنك ولي ذلك والقادر عليه، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله